wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah saya mulakan dengan terjemahan pada ayat Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Tidak aku menjadikan manusia dan jin melainkan untuk mereka beribadah padaku. Surah Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Allah berfirman pada para malaikat bahawa aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Semenjak kita lahir, Allah telah memberikan dua tanggungjawab ini digalas atas bahu kita, iaitu sebagai seorang yang beribadah, abid, ataupun seorang khalifah. Dan kita perlu melaksanakan kedua-dua tanggungjawab ini. Itu telah termaktub dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya kita flashback kembali, selama berpuluh tahun, selama 21 tahun kita lahir, berpuluh tahun kita lahir, adakah kita telah menjalankan tugas kita sebagai abid dan khalifah yang sebenarnya? Adakah kita mengetahui tentang tugas kita yang Allah jadikan kita ni untuk apa sebenarnya? Ataupun kita telah berpuluh tahun tapi kita sendiri tak mengetahui kenapa kita dijadikan di muka bumi ini? Mungkin ada yang dirinya tidak hampir pada Al-Quran, dirinya sendiri tidak tahu mengapa dan apa sebenarnya Allah nak daripada kita. Bagaimana ingin masuk ke syurga Allah, dengan cara bagaimana? Dan apa tugas yang Allah berikan kepada kita untuk yang menyebabkan kita turun ke muka bumi ini. Kita sebelum dilahirkan, kita telah berjanji pada Allah yang kita akan menjadi abid dan kita akan menjadi khalifah di muka bumi ini. Tapi adakah kita telah melaksanakan? Adakah kita tahu tentang kehadiran ayat ini? Tepuk dah dia tanya iman, tanya hati, di manakah kita berada sebenarnya? Ingin saya ajak kalian untuk berfikir, adakah wang ringgit titik peluh anda akan membalas jasa kedua bapa anda? Adakah ia cukup membalas titik peluh bapa anda? Adakah ia cukup membalas setitik susuan ibu dan segala penat lelah mereka? Adakah ia cukup untuk membalasnya? Bagi saya, kita buat apa sekalipun, sampai akhir hayat kita sekalipun, kita tak akan mampu untuk membalas jasa mereka. Dan perkara yang paling mampu untuk membalas jasa mereka, mencari syurga untuk mereka, di mana mereka bersusah payah untuk membesarkan kita di dunia ini. Dan kita seharusnya menjadi seorang anak, menjadi seorang abid dan khalifah yang memegang tanggungjawab dan mencarikan syurga untuk mereka, memberikan syurga, memberikan jalan mudah untuk mereka ke syurga. Adakah kita sedang melakukan itu, ataupun kita sedang hayal dengan dunia luar dan masih terfikir-fikir untuk melakukan perubahan, takut kata-kata orang sekeliling, dan umur kita tidak akan bertambah melainkan Allah memberikan amanah kepada kita. Setiap nafas, setiap hari yang kita lalui, Allah meletakkan amanah kepada kita. Allah memberikan segala nikmat agar kita berfikir tentang kekuasaan Allah. Al-Quran, satu perkataan sekali disebut, ia amat penting untuk diikuti. Dan apabila ayat itu berulang-ulang kali dalam Quran disebut berpuluh-puluh kali, maksudnya ia teramat penting. Sebagaimana surah Ar-Rahman, nikmat Allah yang mana yang hendak kamu dustakan? Setiap nafas adalah amanah bagi kita, dan amanah itu akan dipersoalkan pada kita kelak. Sekarang ni saya dah cukup umur 21 tahun. Dan kemudian saya terfikir, hari jadi bukanlah hari yang kita lahir, tetapi sebenarnya, mari saya ajak kalian berfikir, adakah betul pendapat saya, apa yang saya fikirkan? InsyaAllah, hari lahir sebenarnya adalah hari di mana turunnya amanah kepada kita. Umur yang kita ada ini akan ditanggungjawab ke atas kita. Dan adakah kita menjalankan, kita menerima dan kita mengambil nikmat yang Allah bagi, umur yang Allah bagi, kesihatan yang Allah bagi ini untuk kita melaksanakan tanggungjawab kita pada Allah? Ataupun kita sibuk dengan dunia yang umpama jari dicelupkan dalam air dan titik yang keluar itu adalah dunia, dibandingkan nikmat syurga yang besar nanti. Sahabat, jikalau kamu hendak berubah, teruskan. Jikalau kamu mencari hadiah yang sepatutnya diberikan untuk kedua ibu bapa,
carilah syurga untuk mereka. Memang tak ada apa di dunia ini untuk membalas jasa mereka, dan nikmat yang Allah bagi tak akan membalas apa jasa mereka. Hanya syurga yang mampu membalas segala jasa kedua bapa kita. Cuba kita bayangkan mama, papa yang kita sayang, yang kita sanjung, yang kita peluk, yang kita cium, yang kita tak sanggup melihat mereka sakit sedikit pun, yang kita tak sanggup dengar orang mencerca. Kita sekarang ni sangat sensitif bila orang cakap ejek nama bapa kita, ejek nama mak kita. Tapi sebenarnya jika kita tidak mencari syurga, kita memudahkan jalan mereka untuk ke syurga, kita menjadi seorang yang menipu diri sendiri. Kita sayang, tapi di akhirat kelak kita akan mengumban mereka ke dalam neraka. Di akhirat kelak kita akan melepaskan diri kita sendiri untuk masuk ke syurga. Kita akan mengaku dia mak, kita akan mengaku dia bapa. Tak ada mak, tak ada bapa, tak ada anak, tak ada saudara, tak ada sayang. Di akhirat kelak semua nak melepaskan diri sendiri. Dan kita mungkin akan menarik kaki kedua ibu bapa kita untuk ke neraka sama-sama dengan kita. Kita takkan, ya Allah, ambil je lah pahala aku ni, bagi kat mak bapa aku supaya mereka masuk ke syurga. Tak. Di sana kita akan kenal siapa pun. Yang kita tahu, kita nak lepaskan diri kita supaya tidak terseksa dalam neraka kelak. Adakah kita mampu melihat kedua ibu bapa kita dibakar hari-hari yang tahap penyeksaan di akhirat kelak bertingkat-tingkat, hari-hari, makin lama bertingkat, makin lama makin pedih, makin lama makin pedih, makin lama makin pedih. Adakah kita sanggup melihat mereka dibakar kelak? Jika kita tidak berusaha mencari syurga untuk diri kita, tak berusaha untuk mencari syurga kepada kedua ibu bapa kita, hasil umur yang Allah bagi pada kita, apakah tanggungjawab kita telah lengkap dan kita telah melakukan tanggungjawab yang Allah berikan pada kita? Dua, hanya dua, Abid dan Khalifah. Tepuk dada, tanya iman, tanya hati, tanya diri, bagaimanakah kita, umur yang telah Allah berikan pada kita ni, apakah jalannya betul? Ataupun kita sentiasa terhibur dengan nikmat dunia? Tepuk dada, tanya iman, tanya hati. Jika ingin melakukan perubahan, teruskan dengan perubahan. Biarlah orang sekeliling kata kita ni kuno atau apa pun. Sedarlah Islam itu sangat indah, dan bila kita mengenakan busana hidup cara Islam, memang orang akan nampak kita pelik, tapi akhirnya kita sendiri akan sedar ia sangat indah. Dan kita bukan cari indah di dunia, kita akan cari indah di akhirat kelak. Subhanallah, Masya Allah. Sahabat, fikirlah, jika kalian yang akan menyambut hari lahir kalian, fikir banyak daripada kalian membazikan dengan parti, tengok wayang, melakukan benda haram seperti tengok wayang, semua tu melepak dengan bukan mahram. Sila fikir kembali. Usia bukan untuk dibanggakan, usia bukan untuk kita berseronok, tapi usia ini untuk kita fikir tentang amanah yang Allah berikan pada kita selama ini. Dan usia ini akan menyoal kita kembali di akhirat kelak, yang akan menarik kita sama ada ke syurga ataupun ke neraka kelak. Fikirkanlah. InsyaAllah kalian akan, jika kalian fikir, kalian akan mendapat sesuatu, InsyaAllah. Dan akhirnya saya ingin mengucapkan pada mama dan papa serta adik-beradik, terima kasih kerana terima akak seadanya. Terima kasih kerana menjadi tulang belakang akak dalam perubahan akak ni. Terima kasih kerana menjaga akak, memelihara akak, memberikan, mencukupi apa yang tidak cukup, memberikan pendidikan pada akak selama akak lahir di dunia ini. Dan moga akak dapat teruskan jalan mencari syurga untuk keluarga kita dan untuk diri akak sendiri. Terima kasih atas segala doa yang kalian berikan. Akak mohon maaf kerana akak masih manusia biasa, akak masih akak yang dahulu. Cuma akak berubah sedikit demi sedikit, insyaAllah. Mama, papa, terima kasih sangat-sangat sebab telah membesarkan akak dengan sebaik mungkin. Moga Allah membalas. InsyaAllah akak akan berusaha agar kita dapat bersama di syurga kelak, insyaAllah. Dan akak berjanji untuk menjadi seorang anak yang mungkin tidak dapat dibanggakan di dunia,
InsyaAllah akak akan menjadi seorang anak yang dapat dibanggakan di akhirat kelak. InsyaAllah. Yakinlah dengan Allah, sungguhnya Allah akan membantu siapa yang yakin pada dia. InsyaAllah. Terima kasih pada family akak. Akak sayang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.